Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kumpulan saya akan membincangkan perihal satu tema yang sentiasa menjadi bualan masyarakat pada hari ini, iaitu tema alkoholik. Kami memilih tajuk alkohol sebagai pengundang devian dan pemusnah kepada kemakmuran negara. Okey, sebelum perbincangan diteruskan, kita akan kenali dulu rakan-rakan seperjuangan saya. Okay, sebelum rakan-rakan saya mengulas dengan lebih lanjut tentang isu ni, pertama sekali kita kena tahu apa itu alkoholik sebenarnya. Alkoholik ni dia dapat disamakan dengan seorang penagih arak. Dalam satu laman web privacy, alkoholik ni didefinisikan sebagai terma kepada individu yang mempunyai kecenderungan untuk meminum alcoholic beverage ataupun minuman yang beralkohol lebih daripada yang diinginkan akibat gagal berhenti meminum minuman keras tersebut. Korang tahu tak yang alkohol dengan arak ni adalah dua sebahagian yang berbeza tetapi serupa. Okey, sebenarnya kan alkohol ni dia adalah satu sebahagian ataupun cecair kimia, manakala arak pula adalah campuran sebahagian daripada alkohol tersebut. Secara amnya, alkohol ni dia didefinisikan sebagai satu sebahagian hidrokarbon yang ada functional group ataupun kumpulan berfungsi hidroksil dalam kurungan OH, yang mana ia terikat pada atom karbon dan atom hidrogen. Perihal arak pula, arak ni dia adalah minuman yang diperbuat daripada alkohol dan ia mengandungi cecair kimia ataupun alkohol tersebut lah. Jadi sekarang korang dah boleh nampak kan kaitan alkohol dengan arak ni. Okey, so jom kita tengok pula bagaimana arak ni boleh menjadi pemakin kepada musnahnya kemakmuran dan keharmonian negara. Berdasarkan sumber dapatan daripada United Nations Economic and Social Commission Asia and the Pacific, di Malaysia pada tahun 2018, kematian yang berpunca daripada pemanduan di bawah pengaruh alkohol di UAE ialah seramai 54 orang dari 5,872 orang daripada keseluruhan kematian akibat kemalangan jalan raya, iaitu persamaan 0.92%. Berdasarkan maklumat yang tersedia untuk tetapan umum, di Belanda pada tahun 2015 menyaksikan antara 12% sehingga 22.5% daripada 621 jumlah kematian adalah akibat kemalangan jalan raya yang berkaitan dengan isu DUI. Pada tahun 2017, jumlah kematian daripada kemalangan jalan raya berkaitan DUI di California ialah sebanyak 31% daripada 3,602 kematian. Manakala di New Zealand pada tahun 2016, sebanyak 27% daripada 328 kematian adalah berkaitan pemandu di bawah pengaruh alkohol. Satu penjelasan yang pasti bagi menjelaskan keadaan ini ialah penguatkuasaan undang-undang meletakkan ambang kepekatan alkohol dalam darah BAC iaitu sebanyak 0.08% memungkinkan sesetengah kemalangan maut tidak termasuk dalam kategori kes DUI. Namun begitu, WHO mengesyorkan kadar BAC pada seseorang pemandu ialah tidak melebihi 0.05%. Piawai itu adalah yang digunakan oleh kerajaan Belanda dan New Zealand. Namun Amerika Syarikat pula menetapkan kadar BAC sebanyak 0.08% dan ia diikuti oleh kerajaan California. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa negeri di Amerika Syarikat sendiri mempunyai kadar kepekatan BAC yang lebih rendah. Pengambilan minuman beralkohol telah diletakkan syarat serta dikenakan denda jika ianya menyalahi undang-undang. Ini telah menjelaskan bahawasanya alkohol tidak sesuai digunakan dalam kalangan masyarakat dan secara tidak langsung boleh dianggap sebagai penyumbang kepada seseorang itu terjebak dengan tingkah laku devian. Kadar pelibatan remaja dalam masalah alkoholik ini semakin meningkat dari hari ke hari. Wujudnya masalah alkoholik ini disebabkan oleh beberapa faktor, ialah remaja lebih terjerumus dalam masalah alkoholik ini kerana mereka mempunyai pelbagai masalah. Antaranya ialah konflik dan suka memberontak. Remaja ini susah mengawal perasaan mereka dan disebabkan itu mereka memilih untuk bergantung kepada alkohol. Mereka menganggap dengan memilih
keputusan ini mereka dapat menghilangkan segala kekhususan mereka. Selain itu, masalah keluarga juga merupakan faktor di mana remaja ini tidak mempunyai perhatian dan kasih sayang yang cukup daripada ibu bapa mereka. Ada juga ibu bapa sendiri yang berbuat perkara demikian. Dari situ, anak-anak mengikut jejak langkah ibu bapanya. Antara faktor yang paling tinggi pengaruhnya ialah rakan sebaya. Pengaruh ini sangatlah kuat dan remaja mudah terikut. Seseorang remaja terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya ini kerana mereka mahu menonjolkan diri dan tidak mahu kelihatan lemah dalam kalangan mereka. Sikap ingin tahu oleh remaja ini telah menyebabkan mereka secara rela kerana ingin mengetahui kesannya, keseronokannya dan mendapat keyakinan. Kesan penagihan dadah yang dapat kita lihat dari 4 sudut, iaitu yang pertama, kesan terhadap penagih itu sendiri. Kesan yang jelas ialah dari segi tingkah laku diri penagih. Mereka hilang rasa tanggungjawab terhadap ahli keluarga atau kerjayanya. Dari segi fizikal pula, penagih mudah panas baran dan mungkin mengalami pelbagai penyakit kerana daya tahan badan menjadi lemah dan boleh menyebabkan kematian. Yang kedua ialah kesan terhadap ahli keluarga penagih. Maruah dan nama baik keluarga penagih akan tercemar di kalangan masyarakat. Rumah tangga akan menjadi porak-poranda. Perpisahan dan perceraian antara ahli keluarga juga mungkin berlaku. Yang ketiga, kesan terhadap masyarakat. Suasana hidup dalam masyarakat tidak lagi tenteram kerana terdapatnya kejadian mencuri, merompak dan lain-lain yang dilakukan oleh penagih dadah. Perpaduan pembangunan dan kemajuan masyarakat boleh terjejas akibat penglibatan anak muda dengan dadah. Yang keempat atau yang terakhir ialah kesan terhadap negara. Negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah dadah yang melanda negara ini. Sebagai contoh, kos rawatan dan pemulihan penagih dadah. Golongan masyarakat yang terbesar terlibat dengan masalah dadah ialah kaum belia yang menjadi tulang belakang pembangunan negara dan bakal pemimpin. Kaum belia juga merupakan harapan nusa dan bangsa. Bagi mengatasi masalah ini, kita boleh mengenakan kawalan sosial. Tujuan kawalan sosial diadakan adalah untuk mencegah penyimpangan negatif yang mana akan mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat dan orang di sekitar kita. Kawalan sosial terbahagi kepada dua, iaitu kawalan sosial formal dan kawalan sosial yang tidak formal. Kawalan sosial formal adalah kawalan yang dilakukan oleh ejen yang telah diberi kuasa. Manakala, kawalan sosial tidak formal adalah kawalan sosial yang dilakukan oleh orang awam dan masyarakat. Pada pandangan saya, pihak kerajaan berkuasa untuk menguatkuasakan kawalan sosial formal dengan mengenakan undang-undang bagi memastikan keselamatan rakyat terjaga. Pada 26 Ogos yang lalu, Dewan Rakyat telah meluluskan Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Raya Pindaan 2020 bagi mengenakan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang memandu di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Manakala kawalan sosial tidak formal pula dapat dipraktikkan di beberapa bahagian masyarakat seperti pada badan bukan kerajaan NGO, masyarakat dan keluarga. Badan NGO boleh mendesak kerajaan untuk menghukum mereka yang memandu dalam keadaan mabuk. Mereka juga boleh mengadakan kempen bagi menjelaskan keburukan pengaruh alkohol kepada masyarakat. Manakala di peringkat komuniti dan masyarakat, kita boleh menegur rakan kita atau orang terdekat dengan kita dengan berhemah agar mereka tidak memandu di bawah pengaruh alkohol. Jadi, apa yang dapat dirumuskan di sini? Alkohol sememangnya berbahaya jika terus diambil dalam kuantiti yang banyak. Oleh disebabkan itu, alkohol disinonimkan dengan arak dan dadah kerana boleh mendatangkan keburukan bukan hanya kepada individu, malah kepada masyarakat dan juga negara. Perkara ini perlu dipandang serius oleh semua peminum alkohol ini, termasuklah individu yang tidak mengambil alkohol, supaya saling mengingati antara satu sama lain.